Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua penonton-penonton di luar sana? Marilah sama-sama kita memulakan program kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul. Moga-moga kita mendapat keberkatan dan juga kerahmatan daripada Allah pada hari ini dan juga hari-hari yang mendatang. Harapan dan doa saya agar kita semua betul-betul sihat, dilindungi daripada COVID-19 ini. Pastikan kita semua sentiasa memakai pelitup muka apabila berada di luar, jaga penjarakan, ambil vaksin, alhamdulillah yang telah selesai 2 dos, dan yang penting sekali berdoa kepada Allah untuk keselamatan semua. Sekali lagi, Institut Pendidikan Guru Malaysia menganjurkan majlis bicara ilmu secara dalam talian melalui perkongsian layar cyberspace yang terus menjadi wadah penyampaian ilmu kepada penonton-penonton di luar sana. Untuk makluman semua, IPGM bersama IPG Kampus Temenggung Ibrahim pada minggu lepas baru saja selesai melaksanakan program Seminar Pendidikan Peringkat Antarabangsa secara dalam talian pada 3 hingga 5 Ogos di Kampus Temenggung Ibrahim, Johor Bahru. Jadi banyak kajian pendidikan dalam dan luar negara dibentangkan semasa seminar tersebut dan ucap pertama telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Dr. Ahmad Rafi bin Cik Kasim Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Sememangnya ini adalah sebenarnya peranan dan amanah IPGM selaku peneraju kecemerlangan pendidikan di Malaysia. Alhamdulillah. Saya suka bercakap berkaitan dengan IR 4.0 dengan penggunaan layar cyberspace dan juga IoT, Internet of Things dalam urusan seharian kita sebenarnya telah menandai bahawa kita telah embrace and engage dengan Industrial Revolution 4.0 dan dipercepatkan lagi dengan adaptasi manusia semasa pandemik COVID-19 ini. Baik, saya Muhammad Zakiri bin Abdul Rahman, Penolong Pengarah Pusat Peperiksaan dan Penganugerahan IPGM, akan bertindak selaku moderator sepanjang program ini bersiaran. Dan tajuk webinar ataupun seminar online kita ialah model kepimpinan mawaddah dalam pengurusan organisasi cemerlang. Kepimpinan sentiasa menjadi polemik dalam kehidupan manusia di semua peringkat. Saya katakan polemik sebab sentiasa diperdebatkan apakah model atau gaya yang sesuai diterapkan dalam sesuatu peringkat masyarakat global maupun organisasi untuk mencapai kecemerlangan. Pelbagai pendekatan, teori, model akan cuba diketengahkan oleh pemimpin bagi tujuan tersebut. Saya kira idea great man, trait, situasi, contingency pada peringkat awal 100 tahun yang dahulu diketengahkan telah lumat dibincangkan. Bagi dunia pendidikan, kepimpinan terpimpin, instructional, karismatik antara yang dipraktiskan. Bagaimana pula dengan kepimpinan mawaddah? Dah dengar penonton-penonton di luar sana apakah itu mawaddah? Jadi untuk mengupas model kepimpinan ini, maka kami bawakan kepada penonton di luar sana seorang panel yang tidak asing lagi di IPGM maupun peringkat KPM, iaitu Yang Berusaha Dr. Abdul Rahman bin Abdullah, Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam di Bangi Selangor. Dipersilakan. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat walafiat. Muhammad Zahiri. Kaifa halak Doktor? Bi khair. Ahlan wa sahlan. Cerita sikit dia. Okey Doktor, saya sebenarnya dekat dengan kampus pendidikan Islam ni sebab anak pun depan pada pintu pagar IPG campus saja. Saya pun 5 minit je daripada sana Doktor.
Jadi saya memang dekatlah dengan kampus pendidikan Islam Bangi ini. Jadi terima kasih kerana menerima jemputan kami untuk berada di sini dalam membincangkan dan berkongsi pandangan pendapat doktor bagaimana nak membentuk organisasi cemerlang. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, ada moleknya. Saya memperkenalkan sedikit latar belakang doktor. Doktor daripada Kota Tinggi Johor. Ya. Dilahirkan pada tahun 1969 pada bulan 8. Okey, selamat hari jadi doktor. Saya rasa 3 hari lagi hari jadi doktor ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okey, bermula pendidikan tinggi di Jordan, ijazah sarjana di Morocco, PhD di bahasa Arab di UM pada tahun 2019. Pernah bertugas di dalam dan luar negara, attaché di Washington DC selama 3 tahun bagi melengkapkan profil pencapaian individu doktor. Dan saya rasa berapa banyak sebenarnya bahasa yang doktor fasih ni. Sebab Morocco setahu saya bahasa kedua dia bahasa Perancis. Betul doktor? Belajar juga lah 2 tahun insyaAllah. Kalau dicampak di Paris tu boleh hidup lah insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, bermula sebagai pensyarah IPG pada tahun 1998 di kampus Sultan Abdul Halim. Dan pada tahun 2018 dilantik sebagai timbalan pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam dan seterusnya sebagai pengarah pada tahun 2020. Kekuatan dan kepekaran doktor memang saya nampak dominan. Kalau kita lihat dalam MQF tu pada learning outcome yang ke-5 iaitu komunikasi. Penceramah khusus PTM, penceramah persediaan pelajar ke Timur Tengah, pernah menjadi penceramah jemputan News Channel pada tahun 2019. Dan juga Dr. Abdul Rahman juga banyak terlibat dalam pembentangan kertas penyelidikan di peringkat kebangsaan dan luar negara. Kalau saya lihat di sini pembentangan dalam 5th International Conference on Research in Islamic Education and Arabic Language pada tahun 2018. Pembentangan dalam persidangan antarabangsa bahasa dan pendidikan Salak Mudah Umrah bagi Diyufur Rahman Anjuran Universiti Sains Islam Malaysia. Pembentang dalam webinar manajemen pendidikan di Surabaya dan pembentang ucap tama International Conference on Educational Research pada tahun 2020 dan tidak kurang juga sebagai pembentang kolokium pemimpin cemerlang Anjuran Institut Amir bin Baki. Alhamdulillah doktor. Baik, sebelum kita pergi ke round pertama doktor, saya lihat doktor dilantik sebagai timbalan pengarah pada tahun 2018 sebagai orang kedua lah kampus pendidikan Islam dan dilantik sebagai orang pertama pada tahun 2020. Jadi apa bezanya daripada segi motivasi dan peranan daripada nombor 2 ke nombor 1 doktor? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator kita Cik Muhammad Khairi bin Abdul Rahman. Yang dihormati yang berbahagia Dr. Rektor, rakan-rakan timbalan-timbalan rektor, pengarah-pengarah, kampus, sidang hadirat yang saya kasih sekalian. Pertama-tama sebelum menjawab soalan Zakhiri sebentar tadi, sama-samalah kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kurniaan nikmat kepada kita untuk terus menikmati kehidupan sehingga pada hari ini, dan kita bersama-sama dalam platform Bicara Pemimpin, dan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Rektor dan juga Rektor Pusat Pembangunan Latihan kita Dr. Yazid yang memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam webinar Bicara Pemimpin ini. Dan mungkin belum terlewat bagi saya mengucapkan selamat Tahun Baru Ma'al Hijrah yang kita sambut semalam dengan pada untuk tahun 1443 Hijrah dan saya ucapkan kepada semua warga Malaysia dan kita berdoa semoga pada tahun 1443 Hijrah ini kehidupan kita dan rakyat Malaysia lebih makmur dan kita dihindari daripada wabak penularan COVID-19 yang menular Malaysia dan dunia pada hari ini. Amin. Alhamdulillah saya telah diberi amanah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk sebagai timbalan pengarah pada tahun 2018 yang ketika itu Dr. Muhammad Hussein selaku pengarah
dan alhamdulillah pada 29 Jun 2020 saya diberi amanah yang lebih besar untuk memimpin meneraju kampus yang hebat ini, iaitu IPG Kampus Pendidikan Islam. Sudah tentulah banyak perbezaan di antara yang memimpin, yang dipimpin, ya. Jadi peringkat 2 tahun saya hadir, ya. Saya memastikan segala misi-visi yang dilakarkan oleh pengarah terdahulu dapat dilaksanakan, KPI dan juga perancangan strategik 2018-2020 yang telah digagaskan oleh pengarah terdahulu dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi ruang dan peluang ini memberi saya tempoh masa untuk saya memerhatikan apakah kekuatan-kekuatan yang ada di kampus IPG Islam, dan alhamdulillah apabila saya diberi tauliah untuk menerima surat watikah daripada yang berbagai rektor pada 29 Jun, saya tidak ada perlu masa yang banyak untuk memerhati, dan saya terus masuk Gear 5 memecut macu cemerlangan IPG Kampus Pendidikan Islam seiring dengan plan transformasi IPG yang memastikan fasa 2021 sampai 2025 itu adalah fasa pengantarbangsaan. Jadi segala kerangka kerja yang kita lakarkan di peringkat IPG Islam ini menjurus kepada pencapaian transformasi IPG, memastikan kita meletakkan IPG ini setanding dengan institusi pendidikan yang lain yang bertaraf dunia. Begitulah sedikit introduction. Okey Doktor, kampus pendidikan Islam ini salah satu daripada 28. Dulu 27, 28 sebab ada rakan baru ELTC, English Language Teaching Center baru join baru bersama-sama dengan kita, alhamdulillah. Jadi Doktor lihat kepada pendidikan Islam ni, apakah kekuatan, apakah peranan yang utama yang dimainkan untuk meneruskan kecemerlangan mewakili IPGM dalam bidang pendidikan ni? Apakah kekuatan yang Doktor lihat daripada segi pentadbiran, daripada segi staf akademik dan sebagainya? Okey, kampus IPG Islam namanya pun cukup unik. Jadi satu-satunya kampus pendidikan guru yang membawa label Islam di Malaysia ini, dan maybe mungkin di dunia, ya. Jadi kekuatan IPG Kampus Pendidikan Islam ini terletak kepada kebitaraannya dalam dua bidang, iaitu bidang pendidikan Islam dan juga bidang bahasa Arab, selaras dengan mandat yang diberikan dalam Akta Pendidikan 1996 pindaan 2008, yang mana tugas IPG ini melatih guru-guru dalam perkhidmatan dan pra-perkhidmatan. Dan bidang pengkhususan bagi kampus ini yang dahulunya yang dinamakan Maktab Perguruan Islam yang diasaskan lama pada 1997 lagi ketika itu, ya. Kemudian membawa nama IPIS, Institut Perguruan Islam Selangor, dan apabila kita menawarkan program ijazah, ya, namanya bertukar sekali lagi kepada IPG Kampus Pendidikan Islam. Namun kebitaraannya tetap sama. Kami mendukung program-program yang berteraskan kepada pendidikan Islam dan bahasa Arab. Dan alhamdulillah ada dua kekuatan ini yang kita tunjulkan adalah kita di IPG ini kita mempunyai pusat kecemerlangan pedagogi bahasa Arab, ya, yang mana hasil daripada persidangan parlimen pada 21 bulan Mac 2018 memutuskan perluasan fungsi IPG Kampus Pendidikan Islam bukan sekadar melatih guru-guru pra dan dalam perkhidmatan, tetapi tugas kami juga adalah melatih guru-guru bahasa Arab di Malaysia, sama ada di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun di luar kementerian sana, terutama sekali guru-guru di bawah JAKIM. Dan kita telah menghantar tim PKPBA ini atau Pusat Kecemerlangan Pedagogi Bahasa Arab ini 2019 ke Kairo, 2020 ke Tunisia untuk mendalami bidang pedagogi ini, dan alhamdulillah kita telah menjalankan hubungan strategik dengan banyak negara di luar sana, antaranya Tunisia, Mesir, Perancis, Denmark, China, Indonesia, Emirat, dan kita mengadakan webinar secara virtual, secara atas talian bagi mendalami, memperluaskan pengalaman pedagogi bahasa Arab. Di samping itu, kekuatan yang kedua yang tidak ada saya rasa di IPG yang lain, kita memiliki pusat tahfiz sendiri. Pusat Tahfiz Mahmud Khalil Al-Husairi, yang mana kita menjalankan kerjasama bersama Darul Quran
Ya, sebagai nilai tambah kepada pelajar, pelajar yang keluar daripada IPG Islam, bukan hanya sekadar memiliki segulung ijazah, tetapi alhamdulillah insya-Allah mereka ada di kalangan mereka juga mendapat pentauliahan diploma tahfiz atau sijil tahfiz daripada JAKIM Darul Quran. Dan insya-Allah pada tahun ini insya-Allah pada bulan depan kita akan menjalinkan kerjasama dengan USIM, Universiti Islam Sains Islam Malaysia, juga dalam bidang tahfiz, dengan harapan produk yang IPG Islam keluarkan itu selari dengan hasrat misi atau visi IPGM dan IPGK, IPG Islam, iaitu melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik dengan nilai tambah yang saya nyatakan sebentar tadi. Begitulah alhamdulillah dengan sokongan rakan-rakan kepimpinan yang ada, insya-Allah kita mencapai ke arah itu. Nampak memang usaha doktor sangat-sangat besar, wawasan yang sangat-sangat jitu yang nampak ke arah mana membawa IPG Campus Pendidikan Islam. Dan sememangnya dari apa yang doktor bentangkan, kemukakan di sini, memang kita ingin mencapai hasrat falsafah pendidikan Malaysia, di mana kalau kita tengok baik-baik yang terakhir itu melahirkan yang berketerampilan, berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri, itu melihat kepada kepimpinan untuk membawa keharmonian, kemakmuran kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan kepada negara, insya-Allah. Okey, sebelum itu saya ingin membuat pengumuman kepada penonton-penonton di luar sana, kepada peserta, kepada penonton, okey, boleh mengajukan soalan kepada Dr. Abdul Rahman di hujung program. Jadi mohon untuk kita kekal sehingga hujung program, dan juga QR code SPL KPM juga akan ditayangkan pada hujung program nanti. Okey, baik doktor. Okey, mawaddah. Okey, perkataan mawaddah sangat cantik doktor. Mawaddah. Pernah dengarlah nama kawan-kawan berikan nama anak mawaddah kan. Jadi bagaimana doktor boleh jelaskan konsep kepimpinan mawaddah ni, dan bagaimana doktor cetuskan konsep mawaddah ini kepada organisasi doktor, dan mungkin boleh disebarluaskan kepada organisasi yang lain untuk lebih cemerlang. Dipersilakan. Sewaktu saya menerima amanah sebagai pengarah pada 29 hari bulan Jun 2020, ya, saya memikirkan apakah pendekatan terbaik, pendekatan terbaik yang saya gunakan bagi mencapai visi dan misi IPG ini, dan juga ketiga-tiga hala tuju yang telah digagaskan oleh IPGM, iaitu kecemerlangan dalam bidang akademik, kecemerlangan dalam bidang pendidikan dan inovasi, dan kecemerlangan dalam bidang pendidikan sepanjang hayat. Oleh sebab yang diurus itu adalah manusia, pelajar adalah manusia, siswa-siswi adalah manusia, pensyarah adalah manusia, barisan staf sokongan adalah manusia, ketua-ketua jabatan adalah manusia. Dan manusia ini suatu makhluk Allah yang sangat kompleks, yang sangat indah. Yang Allah firman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan, kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Jadi apa dia komponen ataupun elemen yang terkandung dalam manusia ini? Manusia ada komponen akal, intelektualnya, yang perlu diurus dengan cemerlang. Manusia ada komponen fizikalnya, jasmaninya, yang perlu diurus dengan cemerlang. Manusia ada komponen emosinya, yang perlu diurus dengan cemerlang. Dan manusia ada komponen spiritualnya, kerohaniannya, yang perlu diurus dengan cemerlang. Kalau saya seorang pemandu kereta Grab contohnya, senang, sebab yang saya urus adalah kenderaan. Saya konar ke kanan, dia ke kanan. Saya konar ke kiri, dia ke kiri. Tetapi yang saya urus ni manusia. Sudah pasti memerlukan satu formula bagaimana saya ingin mengurus intelektual mereka, bagaimana mampu saya mengurus fizikal mereka, bagaimana saya mampu mengurus emosi mereka, bagaimana saya mampu mengurus kerohanian mereka dengan seimbang. Boleh sahaja kalau kita melihat kepada model-model style-style pengurusan yang ada, kita ada kepimpinan diktator, autokratik. Saya boleh sebagai pengarah, saya boleh mengeluarkan arahan, buat itu, buat ini, KPI saya begini, 1, 2, 3 sampai 10 perlu dicapai. Tetapi manusia ada emosi. Yang kadang-kadang bila kita arah begitu, kita menyentuh emosi mereka dan mereka itu bekerja tidak seikhlas sekadar menyahut arahan daripada pengarah. Saya rasa itu bukan pendekatan yang terbaik.
Maybe saya boleh menggunakan pendekatan demokratik. Saya berbincang bersama-sama, atau pendekatan laissez-faire. Secara mudah saya serah mereka buat apa yang patut dibuat, ujung bulan semua dapat gaji dan sebagainya. Tetapi saya melihat model kepimpinan yang terbaik adalah model kepimpinan Rasulullah, yang mana bukan manusia yang memuji Rasulullah ini, yang memujinya ada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Jadi Rasulullah adalah pemimpin. Sudah pasti seandainya pengiktirafan itu datangnya daripada Allah, pendekatan yang dibuat oleh Rasulullah itu adalah pendekatan kepimpinan yang terbaik. So kita kena revise bagaimana kepimpinan Rasulullah sesuai dengan model hijrah kepada hari ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 159, apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Ini adalah konsep kepimpinan. Apa lagi Allah kata? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau bersikap keras, berhati kasar, sudah tentu mereka akan jauhkan diri daripada kamu. Itu panjang lagi Allah kata, apa yang Allah ajar, fa'fu anhum, ampunkanlah mereka, wastaghfir lahum, sentiasa beristighfar untuk mereka, wasyawirhum fil amri, sentiasa berbincang dalam sesuatu urusan dengan mereka. Fa iza azamta, dan kalau kamu telah berazam bersungguh-sungguh, fatawakkal Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah sangat suka orang-orang yang bertawakal. Inilah yang mendasari konsep kepimpinan mawaddah yang yang kami gagasan yang untuk digunakan bersama. Jadi saya suka melihat selain daripada ada tak manusia yang mengiktiraf kehebatan Rasulullah. Yang tadi Allah yang menyatakan. Yes. Kalau tuan-tuan baca satu buku yang masyhur, The 100 Most Influential People in the World, oleh Michael Hart, ia telah menyusun atur 100 manusia hebat yang mampu memberi impak kepada dunia ini. Siapakah insan nombor 1 itu? Ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes. Kepimpinan Nabi Muhammad itu bukan diiktiraf sahaja oleh Allah sebagai pencipta, tetapi manusia juga mengiktiraf, sebab dengan 1443 tahun yang lalu, impaknya hari ini kita dapati umat Islam yang jumlahnya hampir lebih 1 trilion manusia, bangsa yang penganut yang kedua teramai selepas agama-agama yang lain. Itulah. Memang doktor tepat berada pada kursi kamp atau pengarah kampus pendidikan Islam, doktor. Perkongsian. Saya teruja mendengar. Saya teruja mendengar bagaimana doktor meletakkan kasih sayang abadi itu dalam pengurusan doktor. Sebab kalau kita lihat Rasulullah SAW bagaimana dia membenarkan Abu Bakar, membenarkan Umar untuk secara rela membawa bersama, berkorban diri untuk Islam dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh huraikan dengan lebih terperinci apakah elemen-elemen yang mendukung model kepimpinan mawaddah yang doktor cetuskan di kampus pendidikan Islam. Okey, mungkin benarkan saya share sedikit presentation, mungkin dapat manfaat bersama. Mungkin kalau ada manusia itu dia cara belajar dia visual, secara pandang, lihat. Boleh nampak ya? Jelas doktor. Sebelum saya huraikan komponen mawaddah ini, iaitu daripada akronim MAWADDAH. Jadi saya secara umumnya menerangkan mawaddah ini ataupun dalam bahasa Melayu adalah kasih sayang. Kasih sayang adalah satu nilai yang sangat-sangat
penting dalam masyarakat, sangat-sangat penting dalam organisasi, sangat-sangat penting dalam keluarga. Zahiri, bayangkanlah apa yang akan berlaku pada masyarakat jika tidak ada nilai kasih sayang. Masyarakat akan hidup secara egoistik, tidak peduli kepada mereka yang lain, yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin, berlakulah kemelaratan dan sebagainya. Apa yang berlaku kalau ahli keluarga tidak ada kasih sayang? Sudah pasti suami isteri akan bercerai-berai, anak akan mencari haluan mereka masing-masing dan mencari sayang di luar. Apa berlaku kalau cikgu, guru hilang kasih sayang? Sudah pasti dia tidak dapat mampu melahirkan anak didik. Mungkin ia hanya mampu memindahkan, menitiskan ilmu pengetahuan kepada pelajar, tapi tidak mampu membentuk, menyelami apa masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar mereka. Jadi saya tertarik dengan kata-kata mantan Menteri Pendidikan yang lalu, bahawa dalam sistem pendidikan hari ini gagalnya falsafah pendidikan negara. Bukan kata gagal 100%. Selepas hampir 30 tahun falsafah pendidikan negara ataupun falsafah pendidikan kebangsaan digagaskan pada tahun 1998 pada mulanya, dirivas balik pada 1996, maka hampir 15 generasi telah lahir daripada falsafah ini. Tetapi apa yang kita lihat Zahiri pada hari ini, yang falsafah pendidikan negara matlamatnya melahirkan pelajar yang seimbang, yang harmonis, yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri, yang seimbang daripada aspek jarinya jasmani, emosi, rohani dan intelektualnya, yang akhirnya diharap mampu sejahtera diri dan menyumbang kepada masyarakat, bangsa dan negara. Namun setelah hampir 30 tahun falsafah ini diperkenalkan, hari ini kita menghadapi berbagai-bagai masalah sosial. Kalau kita lihat waktu PKP ni Zahiri angka yang cuba bunuh diri cukup ramai, dan ada di kalangan mereka itu remaja-remaja pelajar. Dan satu statistik yang dikeluarkan oleh perangkaan daripada tahun 2014 sampai 2018, lebih kurang 4 tahun ini, hampir 18,000 remaja-remaja kita yang hamil luar nikah. Satu angka yang menakutkan. Adakah ini disebabkan sistem pendidikan kita gagal? Bukan gagal secara mutlak, tetapi menteri itu mengatakan kita telah hilang kasih sayang dalam sistem pendidikan, yang mana inilah antara nilai yang perlu kita develop balik, bangunkan balik untuk memastikan masyarakat yang lahir kemudian adalah masyarakat yang sejahtera. Jadi hasil titik tolak daripada idea, daripada yang kata-kata menteri dan sebagainya ini, dan hasil daripada pengalaman-pengalaman kepimpinan yang lalu, saya lihat, saya berpendapat konsep kepimpinan mawadah ini mampu mendorong orang yang dipimpin, mampu mendorong warga organisasi untuk melaksanakan kerjanya dengan jujur, dengan ikhlas, berkualiti dan bersungguh-sungguh sesuai dengan potensi diri yang mereka ada. Dan apa yang saya harapkan daripada konsep mawadah ini adalah mereka warga kampus sentiasa beriltizam dengan sifat mesra terhadap semua pihak. M yang pertama itu adalah mesra. Amanah dalam memenuhi memikul tanggungjawab. Itu adalah amanah. Berwawasan dalam pekerjaan dan kehidupan. W, wawasan. Akrab dalam perhubungan dan pergaulan. Bersifat dinamik dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas serta berakhlak mulia dalam kehidupan, yang pasti ini akan mewujudkan suatu suasana kerja yang harmoni dan sejahtera dalam kampus ini. Seterusnya mampu mendorong pencapaian visi IPG sebagai peneraju kecemerlangan pendidikan guru. Inilah secara ringkas intipati yang terkandung dalam elemen-elemen kepimpinan mawadah. Secara detailnya saya akan sharekan insya-Allah. Inilah model kepimpinan mawadah yang terdiri daripada 8 akronim. M bermaksud mesra, A bermaksud amanah,
W bermaksud wawasan, A akrab, D dinamik, D dedikasi, E akhlak, dan H harmoni. Inilah merupakan resipi yang diadu oleh rakan-rakan di IPG Islam, Task Force yang memikirkan apakah pengisian bagi konsep kepimpinan mawaddah yang kita sama-sama akan fahami, hayati dan laksanakan di kampus ini. Zahiri, komponen yang pertama adalah mesra. Ya. Saya risau, ya, apabila saya perhatikan memang rakyat Malaysia ini terkenal dengan kemesraannya, ya. Tetapi apabila kita masuk dalam sesuatu pejabat contohnya, kadang-kadang kita termangu, ya. Sebab apa? Sebab kita tidak dilayan, ya. Pengalaman hampir 3 tahun bertugas di Amerika Syarikat yang Zahiri sebagai atasye pendidikan di sana. Apabila kita masuk dalam pejabat kerajaan di sana, ya, sudah pasti kaunter tadi dengan senyuman, how can I help you sir, what can I do for you sir, dengan senyuman. Begitu. Apabila saya menghantar anak saya ke sekolah, ya, Zahiri tahu siapa yang akan buka pintu kereta saya. Guru besarnya yang akan buka. Dia akan kata, good morning, how do you do today? Mr. Abdul, how are you today? Dengan senyuman. Dia peluk anak kita dan pelajar akan bawa untuk sekolah rendah, akan bawa ke kelas. Begitu konsep kemesraan yang ditanam oleh negara-negara maju. Sebab dia memikirkan perlunya ada repo, perlunya pelajar cinta untuk belajar. Ya. Inilah antara nilai yang saya lihat agak ketandusan dalam sistem pendidikan negara kita. Jadi sikap mesra ini penting sangat bagi melahirkan kasih sayang, hormat menghormati dalam hubungan dan saling kerjasama hingga kita berjaya mewujudkan sebuah organisasi yang mantap. Ya. Perlunya ada sifat kemesraan. Sekurang-kurangnya Zahiri, saya pesan kepada staf-staf saya, ya, kepada ketua-ketua jabatan, ya, kepada siswa-siswi sebagai Muslim, bila kita bertemu sekurang-kurangnya kita kata Assalamualaikum dan tambahlah dengan Doktor, semasa berada di Washington DC itu ada berapa orang anak doktor yang bersekolah di sana? 3 orang Zahiri. Ada yang di bersekolah rendah di Virginia Elementary School, ya, Stanwood Elementary School. Ada yang di middle school. Di sistem di US ni ada 3, rendah, menengah rendah dan menengah atas, dan ada di high school. Tetapi ya, apa yang berlaku apabila saya balik ke Malaysia, ya, bila mendaftar di sekolah, apa anak saya kata, abah send me back to US, send me back. Kenapa? Hari pertama cikgu sudah komen dia, cikgu dan sebagainya, ya. Saya dipanggil oleh pihak sekolah, ya. Selepas seminggu anak saya mendaftar, ya, dia kata, Ustaz Rahman boleh kita sembang sikit pasal anak. Saya risau. Kenapa anak saya ada masalah ke? Ya. Apabila saya berjumpa dengan guru besar, ya, dia ajak saya bertemu dengan penyeras peperiksaan UPSR. Ya, dia kata apa? Dia kata, boleh tak pesan ke anak supaya jangan banyak tanya. Boleh tak pesan ke anak, ya, dengar sahaja cikgu cakap, jangan banyak tanya, ya. Sebab di US saya dipanggil oleh kaunselor sebab anak saya senyap di kelas. Di Malaysia sebaliknya, ya. Jadi itu berbeza. Jadi bila cikgu kata jawapan A, why not B? Anak saya akan tanya begitu. In my opinion, the correct answer is B. Begitulah contohnya. Itulah biasanya manusia berbeza. Ini dia akan kekal kepada nilai apabila bila melihat nilai itu membawa kebaikan. Dan sebab itu saya yakin kenapa nilai mesra itu doktor letakkan pada akronim pertama dalam teori yang doktor kemukakan pada kampus pendidikan Islam. Teruskan doktor. Betul, ya. Mesra ini satu komponen penting sebab Rasulullah yang saya kata tadi, ya, apabila dia gagal ataupun berdakwah di Mekah, Rasulullah cuba berdakwah di Taif, ya, di Taif. Tetapi apa yang disambut oleh penduduk Taif kepada Rasulullah, ya, Rasulullah tidak disambut dengan hamparan merah, tetapi Rasulullah dihujani dengan batu-batu, ya, sehingga berdarah lututnya, berdarah pipinya dan sebagainya. Sehingga malaikat
Jibril alaihissalam turun ke bumi berkata, wahai Rasulullah, kalau engkau hendak aku terbalikkan bumi Uhud di bumi Taif ini, aku akan laksanakan. Maka Rasulullah kata apa? Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayat kepada kaumku kerana mereka tidak ketahui. Ini pendekatan Rasulullah yang sangat penuh dengan nilai kemesraan, nilai kasih sayang walaupun diri ini dicederakan. Betul? Ya, Rasulullah kita Zahiri memang sayang kita. Jadi itulah saya rasa perlu sebab bila kita mesra kita dapat menyelami apa masalah-masalah pelajar dan saya pesan model kepimpinan Mawaddah ini bukan hanya untuk pengarah, perlu diaplikasikan oleh semua warga, termasuklah ketua-ketua jabatan perlu mesra dengan ahli-ahli jabatan. Begitu juga dengan pensyarah perlu mesra, perlu bertimbang rasa dengan pelajarnya. Begitu juga dengan guru-guru pelatih, apabila mereka praktikatif perlu mesra dengan pelajar-pelajarnya, supaya dengan nilai mesra ini akan mewujudkan nilai-nilai positif yang lain. Okey, yang kedua, amanah. Mawaddah itu M yang pertama mesra, A yang kedua adalah amanah. Ini mungkin Zahiri semua faham apa itu amanah, iaitu dapat sesuatu kepercayaan dan kejujuran, iaitu dapat melaksanakan setiap tugas dengan bersungguh-sungguh dan terbaik, mempunyai rasa tanggungjawab yang tidak membebankan orang lain dan untuk menyelesaikannya. Jadi amanah di depan ini ataupun di belakang, di depan guru besar ke di belakang pun tetap sama amanah yang kita pikul. Yes. Pengarah ada amanahnya yang perlu digalas, pensyarah ada amanahnya yang perlu yang perlu digalas, iaitu melahirkan pelajar yang betul-betul kompeten, yang berjiwa pendidik. Mahasiswa juga ada amanahnya. Mereka diberi allowance, diberi pembiayaan pengajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang menggunakan wang rakyat. Sudah pasti lagi besar amanahnya yang perlu ditunaikan untuk belajar bersungguh-sungguh. Sebab itulah Nabi kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dipersoalkan tentang amanah kepimpinannya. Jadi jawatan pengarah ni bukan sesuatu yang hebat ni Zahiri, tetapi di belakang saya ini penuh dengan amanah-amanah yang Allah akan persoalkan di akhirat kelak, adakah saya ini telah melaksanakannya. Itu ciri yang mawaddah yang kedua. Mawaddah mesti ada sifat amanah dan difahami, diamalkan oleh setiap warga organisasi. Ciri yang ketiga Zahiri dalam mawaddah ini adalah wawasan. Wawasan, vision, amat penting supaya warga menjadi lebih proaktif dalam membangunkan organisasi. Apa wawasan kita? Wawasan kita sebagai umat Islam ni mungkin jauh. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah segala apa kelebihan-kelebihan di akhirat. Allah tak kata di dunia dulu Zahiri, di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupa kehidupan kamu di dunia. Ini Islam gagasan begitu. Kita lihat bukan sahaja dekat di mata tapi non jauh di sana. Tetapi untuk jangka pendek, saya pesan kepada warga kita, saya pesan kepada pensyarah-pensyarah, hidup perlu ada wawasan. Kalau hari ini kalian menggulung menggenggam segulung ijazah sarjana, pastikan 3 tahun akan datang kalian menggulung satu ijazah doktor falsafah begitu. Begitu juga dengan para pelajar. Saya kata takkan kamu nak jadi guru selama-lamanya. Pastikan selepas 3 tahun confirm kerja, buat masters. Selepas 5 tahun, register PhD. Dan sebelum 35 tahun, kamu dah bergelar pemegang ijazah doktor falsafah. Hebatnya RPG Islam ni Zahiri, lokasinya sangat strategik. Kami dikelilingi oleh 5 buah universiti. Kami duduk di tengah-tengah pusat pengajian. Di utara kita ada Universiti Putra Malaysia. Di timur kita ada, dalam radius 10 km ini kita ada UKM. Di belah barat kita ada Universiti Uniten contoh. Di belah selatan kita ada USIM dan KUIS. Ada 5 atau 6 universiti dikeliling. Saya kata alangkah ruginya kalau kita tidak merebut peluang untuk
menyambung pelajaran kita sampai ke tahap yang tertinggi. Harapan saya, wawasan saya, semua pensyarah saya adalah pemilik ijazah Doktor Falsafah. Hari ini kita di IPG Islam ni Zahiri, kita ada 55 pensyarah PhD. Paling ramai dibandingkan 23, 20, 26, 27 IPG yang lain. Sebab itulah kita diberi amanah oleh IPGM untuk menawarkan program ijazah sarjana pada tahun hadapan dengan kekuatan sumber manusia yang kita ada. Ya, itu W yang W. Huruf akronim berikutnya akrab. Akrab ni cakap Arab dan dah dimelayukan Zahiri ya. Akrab artinya lebih dekat, karib, iaitu mengeratkan silaturahim, memudahkan urusan kerja, saling menghormati di antara yang lain. Mawaddah perlu akrab. Warga perlu akrab. Lawan akrab ni apa? Ya, konflik. Bila kita duduk dalam suatu keadaan yang tidak harmoni, tidak akrab antara satu sama lain, kita cuma just menjalankan tugas dan nafsi-nafsi. Tetapi kalau kita akrab, kita berhidup secara berjamaah. Kalau ada satu projek, ada satu program dilaksanakan bersama-sama. Sebab apa? Berlaku kejelekitan dalam organisasi. Kalau tak A dengan cara dia, B dengan cara dia, C dengan cara dia, itu bukan suatu yang sihat dalam organisasi. Saya perlu memupukkan nilai keakraban ini di antara mahasiswa, di antara pensyarah, di antara pengurusan dengan pelbagai program yang kita atur. Cuma pada hari ini dengan keadaan COVID ni Zahiri terbatas. Kalau tak kita mengadakan hari keluarga untuk IPG bertujuan untuk memastikan keakraban di dalam kalangan warga kampus. Doktor pernah terasa tak ada simptom? Biasanya kalau tahap 1 ialah lonely at the top. Doktor pernah rasa tak perasaan itu? Sejak bergelar sebagai timbalan pengarah atau pengarah terasa lonely at the top tu. Bagaimana doktor boleh setakat ni Zahiri? Okey, terima kasih. Sebab itulah pendekatan yang saya mawaddah yang saya bawa ini, alhamdulillah saya dapat mengatasi ataupun kami pengarah-pengarah Zahiri telah dihantar berkursus di IAB dan saya telah disandarkan ke Pharma Niaga bersama beberapa rakan pengarah yang lain Jadi perkongsian CEO Pharma Niaga ketika itu Datin Farisha langkah pertama yang dia buat adalah memecahkan benteng yang memisahkan antara manager, antara antara pengikut-pengikut dalam pekerja-pekerja dalam kampus. Tidak ada gap, tidak ada gap. Jadi model dan hasilnya cukup cemerlang. Dan model ini yang saya gunakan juga untuk pembinaan mawaddah ini, yang mana saya memecahkan benteng ketua jabatan, saya memecahkan benteng timbalan pengarah, saya memecahkan benteng pensyarah, saya memecahkan benteng pelajar, saya memecahkan benteng AKP dan sebagainya. Semua pelajar, semua warga boleh jumpa saya bila-bila masa. Security boleh jumpa saya, pekerja kebersihan boleh jumpa saya, pelajar boleh jumpa saya, pensyarah boleh jumpa saya bila-bila masa. Sebab apa? Saya memecahkan benteng-benteng ini. Untuk apa? Untuk mewujudkan keakraban biar tidak timbul kasta-kasta dalam organisasi. Sebab itu saya tak terasa keseorangan apabila saya memimpin organisasi ini. Itulah rahsia ataupun formula mawaddah ini yang saya nampak sangat-sangat berkesan. Hanya 1 jam saja. Jadi yang kertas objektif itu mohon untuk mute ya. Right. Dulu ada masa barulah kita bincang untuk kertas. Okey. Seterusnya lepas akrab itu dinamik. Dinamik. Dinamik ni maksud apa? Dengan mawaddah saya menanamkan nilai dinamik dalam kalangan warga, iaitu agar warga dapat melahirkan inovasi dalam budaya kerja yang cemerlang, mewujudkan anjakan paradigma dalam meningkatkan prestasi mereka. Dinamik. Jadi antara kehebatan, ciri-ciri guru yang hebat ataupun pensyarah yang hebat ataupun warga yang hebat adalah satu istilah yang kita namakan dia ikonoklastik. Ikonoklastik itu artinya seseorang yang sentiasa dahagakan perubahan untuk memperbaiki diri. Pensyarah yang hebat, guru yang hebat akan memikirkan bagaimana cara inovasi terbaik supaya
isi pengajaran dapat disampaikan. Ya, pemimpin yang hebat sentiasa memikirkan bagaimana pendekatan pengurusannya terbaik bagi memastikan nilai produktiviti kita itu meningkat dan berkualiti. Perlu ada sikap dinamik. Sebab itulah hari ini kita lihat IPGM merangka kapasiti pembelajaran pedagogi pembelajaran bermakna. Ya. Jadi pensyarah tidak boleh jumud. Pemikiran mereka sentiasa menerima perubahan kepada penambahbaikan. Supaya apa? Kita bukan hanya mengajar memindahkan ilmu pengetahuan, tetapi dengan KPBB ini, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini, kita harap pelajar kita dapat menghayati dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari dalam kehidupan seharian ketika mereka di sekolah, di samping membina pengetahuan baharu dan inovasi baharu hasil dari pembelajaran mereka. Itu dinamik, ya, dinamik. Kita sentiasa memperbaiki diri kita. Okey, seterusnya elemen berikutnya adalah dedikasi. Ini jelas, ya, ini jelas, iaitu kesungguhan kita, ya, kerja bersemangat, sebagai pensyarah bersemangat mengajar, melaksanakan praktikum, sebagai pelajar juga melaksanakan semangat untuk belajar, menambahkan ilmu pengetahuan bersungguh-sungguh, ya. Sebab Nabi kata, ya, Nabi kata Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala amat suka kepada individu yang melakukan sesuatu itu, ia lakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan dedikasi. Ini sifat terpuji yang Allah, yang Nabi sarankan, ya, hadis riwayat Al-Tabarani, ya, kepada umat manusia. Jadi saya saran dalam mawadah ini, komponen D itu bermaksud warga yang mesti berdedikasi. Berdedikasi ni kalau kita lihat daripada segi determination, macam apa Azrul Hasni Awang macam mana dedikasinya untuk mengejar mendapatkan sesuatu pada Olimpik yang lepas. Jadi perkara itu yang perlu kita terapkan, ya doktor. Sebab kadang-kadang kita lihat mungkin daripada segi kurangnya motivasi, adakah mungkin disebabkan kurangnya reward yang diberikan oleh pengurusan atasan kepada mereka, atau bagaimana bentuk cara yang doktor boleh melihat untuk meningkatkan sifat dedikasi di kalangan staf akademik itu? Terima kasih Zahiri. Okey, sebagai penerajuk institusi, saya perlu memikirkan bagaimana saya motivate staf saya motivate warga IPG ini, ya. Dalam teori kaunseling ataupun psikologi, kita biasa dengar motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah motivasi secara dalaman, ekstrinsik artinya motivasi secara luaran yang berbentuk fizikal. Jadi kedua-dua itu saya applykan dalam sistem pengurusan di sini di IPG. Dalaman, saya sentiasa bangga dengan pencapaian pelajar saya, dengan warga saya, dengan pensyarah saya puji mereka dalam grup WhatsApp, ya. Kita adakan dan kita sentiasa mengatakan perkataan-perkataan yang positif sahaja kepada warga kita. Tidak boleh kita menggunakan perkataan yang negatif, juga pasti akan memusnahkan. Lebih-lebih lagi seandainya kita menggunakan pendekatan yang kurang baik. Kita tengking mereka dan sebagainya. Tidak pernah kita gunakan begitu. Ekstrinsik pula kita adakan majlis-majlis untuk pelajar. Kita motivate mereka dengan mengadakan majlis maka. Maka itu apa? Majlis anugerah pencapaian akademik yang kita laksanakan setiap tahun. Begitu juga dengan majlis APC, anugerah perkhidmatan cemerlang. Cumanya beza hari ini, kita ada anugerah secara bulanan dahulu kita buat, anugerah secara setahunan. Dan inilah antara bentuk-bentuk motivasi yang kita gunakan, memastikan dedikasi warga ini akan terus kekal maintain di tahap yang optimum yang tinggi. Begitulah Zahri. Saya ingat begitulah, harap-harap nanti kerajaan juga akan beri sedikit motivasi ekstrinsik kepada Datuk yang membawa peringkat Perak kepada Malaysia dalam Sukan Olimpik yang lalu. Perlu. Manusia begitu sifatnya apabila dihargai Zahri, dia rasa seronok, ya. Itulah dalam kalau kita lihat hierarki Maslow, ya, yang atas sekali adalah kepuasan kendiri. Apabila kita dipuji, ya, dihargai, ya, dengan secara
volunteernya mereka akan dapat melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, dengan cemerlang, tanpa paksaan, tanpa ugutan. Mereka akan rasa dihargai, itu perkara penting. Yes. Bila dihargai, motivasi mereka akan melakukan satu perkara dengan rasa, dengan rela hati sebenarnya. Itulah pemimpin yang unggul, dapat membawa subordinate, dapat membawa pengikut mencapai misi visi yang sama. Begitu juga dengan guru-guru di sekolah ya. Saya pesan kepada pelajar-pelajar bila kamu mengajar, pastikan kamu motivate pelajar ya. Kalau bahasa Arab kita kata mumtaz jiddan, mabruk alaik. Contohlah antara perkataan-perkataan yang wajib, you are excellent, awesome dan sebagainya ya. Itu antara yang sepatutnya sentiasa bermain di bibir seorang guru ya. Okey. Seterusnya saya sambung ya Zahri ya. Seterusnya antara komponen mawaddah A itu adalah akhlak. Yang ini ya sangat penting sebab Nabi kata apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan ke dunia ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi saya minta semua warga IPG Islam sentiasa berakhlak dengan akhlak-akhlak Islam. Sebab nama IPG pun IPG Pendidikan Islam. Jadi apa guna kita ada pensyarah yang hebat tetapi pensyarah tidak berakhlak? Apa guna kita memiliki pelajar-pelajar yang hebat pencapaian akademiknya tetapi pelajar tadi tidak berakhlak? Apa guna kita ada staf AKP yang kompeten dalam tugas tetapi mereka tidak berakhlak? Jadi akhlak neraca akhlak yang kami letak dalam gagasan mawaddah ini perlulah melaksanakan akhlak-akhlak Islam, yang mana akhlak-akhlak Islam ini merupakan satu akhlak-akhlak yang bersifat universal yang diterima oleh semua umat di dunia ini. Begitu. Jadi kami harap dengan akhlak ini kita dapat menjaga yang pertama sekali hubungan dengan Allah, yang kedua menjaga hubungan dengan manusia, dan yang ketiga menjaga hubungan dengan alam. Yang akhirnya apabila kita apply akhlak ini dalam organisasi, kita mampu membangunkan potensi ke arah pembentukan peribadi yang mulia. Sebab itulah dalam misi IPG ini melahirkan guru yang kompeten daripada aspek knowledge, pengetahuan, pedagogical content knowledge, kemahirannya, dan juga berjiwa pendidik. Apa itu jiwa pendidik? Yes, itulah akhlaknya. Itulah insaniahnya yang perlu kita terapkan ke dalam diri warga pendidik dan juga diri warga organisasi kita. Akhlak. Ya. Dan kalau ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Adalah apabila Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itulah Al-Quran. Jadi kita tak boleh lari Zahiri sebagai Islam agama persekutuan Malaysia ini, kita kena rujuk Al-Quran. Kita kena rujuk Al-Quran sebagai manual kehidupan kita. Dan mawaddah ini bukan satu ajaran baru Zahiri semua nilai-nilai ini cuma saya kumpulkan, semua tidak bertentangan dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Komponen yang seterusnya, saya terus Zahiri teruskan. Apakah intipati ataupun hasil daripada mawaddah ini adalah harmoni. MAWADH, H itu akronim itu mewakili harmoni. Supaya apa maksud harmoni? Tenang, aman, tentram. Diharap dengan kita aplikasikan keharmonian dalam organisasi ini, warga dapat bekerja, pelajar dapat belajar dengan aman dan tentram, memudahkan urusan mereka beribadah, ketenangan rohani dan meningkatkan ketakwaan, dan masyarakat saling bersatu padu dan dapat membentuk sebuah organisasi yang gemilang dan cemerlang. Jadi apa lawan harmoni tadi? Harmoni lawannya huru-hara, lawannya tidak tentram, lawannya konflik. Apa berlaku kalau berlaku banyak sangat-sangat konflik dalam organisasi? Sudah pasti sukar pemimpin untuk membawa subordinate mereka, pengikut mereka untuk mencapai visi dan misi organisasi. Jadi dengan adunan mawaddah ini yang mana ia merangkumi sifat mesra, amanah, wawasan, akrab, dinamik, dedikasi, akhlak dan harmoni ini dalam saya yakin mampu insya-Allah dengan kerjasama semua kita mampu dapat melahirkan warga pendidik yang kompeten dan berjiwa pendidik. Itu lebih kurang komponen mawaddah ni mungkin
ada yang kita boleh share Alhamdulillah, bersama. saya tengok ya doktor, sememangnya doktor buat suatu perancangan yang tepat, seperti mana kalau kita lihatlah, kalau kita kalau kita relate, kalau kita refer kepada MQF area 2 iaitu berkaitan dengan penilaian, tapi kalau kita refer keseluruhan dia menunjukkan bahawa 11 domain iaitu hasil pembelajaran pelajar telah doktor letakkan dalam konsep kepimpinan tersebut, daripada segi kefahaman sehinggalah kepada kepimpinan dan seterusnya akhir kepada perkara yang 11 iaitu etik dan juga profesionalisme. Betul-betul dalam MQF kita ada 5 kluster ya. Kita ada 5 domain dan 11 kluster hari ini insya-Allah. Ya, betul. Dan juga rangkuman daripada 4 perkara iaitu Jerry tadilah, jasmani, emosi, rohani dan juga baik, nampaknya Zuhairi dia cepat dapat connect kan Ya, ada satu soalan doktor. Satu soalan doktor daripada rakan kita, saya bacakan di sini. Apakah pandangan doktor jika ada sesetengah, bukan IPG, bukan IPG Kampus Pendidikan Islam, ketua jabatan yang tidak mempraktikkan konsep yang dibawa oleh pengarah ataupun yang telah dibawa oleh pemimpin dia. Apakah pandangan doktor jika ada ketua jabatan ataupun pemimpin atasan di bawahan pertengahan yang tidak memberikan, tidak membawa, tidak menyokong konsep ini? Dan bagaimanakah caranya doktor dapat memupuk perkara tersebut? Okey. Itu merujuk kepada bagaimana strategi yang yang saya gunakan untuk memastikan konsep mawaddah ini dapat di-applykan, dihayati, diamalkan oleh semua warga ini. Sebab itu antaranya program kita hari ini Zahiri ya. Saya rasa di luar sana warga kampus IPG Islam daripada timbalannya ketua-ketua jabatan pensyarah-pensyarah warga pelajar-pelajar juga sedang mengikuti kalau tak dapat secara langsung pun sebab mereka ada kuliah, insya-Allah akan ditayangkan secara YouTube esok ya. Jadi perlunya penataran proses memberi faham kepada mereka apa hasrat pengarah dengan kepimpinan mawaddah. Jadi bagaimana cara saya dapat memastikan mawaddah ini bukan tinggal slogan sahaja. Kepimpinan mawaddah ini bukan hanya dapat kalau Zahiri pergi IPG Islam besar signboard. Masuknya itu pagar kepimpinan mawaddah. Bukan hanya tertinggal dalam signboard sahaja. Sudah pasti ada 6 strategi yang saya gunakan ataupun 5 strategi yang telah kami gemblengkan bersama ketua-ketua jabatan untuk menerapkan konsep kepimpinan mawaddah itu pada setiap lapis, kepada AKP-nya, kepada pensyarahnya, kepada warga pelajarnya dan juga kepada barisan kepimpinan. Yang pertama sekali mereka perlulah memastikan tahap profesionalisme yang tinggi, iaitu komitmen yang tinggi, bertanggungjawab, berkemahiran maksudnya mereka menerima gagasan ini sebagai satu tanggungjawab yang perlu mereka laksanakan Jadi saya ingat ini kali yang keberapa saya tak tahu, banyak kali saya terangkan Zahiri supaya mereka ini faham sungguh-sungguh dan dapat melaksanakan. Yang kedua, perlunya kami bergerak sebagai suatu pasukan. Saya tak mampu melaksanakan seorangan bersendirian Zahiri. Sebab ini satu gagasan yang besar. Saya perlukan sokongan timbalan pengarah, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, AKP, sokongan. Sebab itu saya adakan pertemuan dengan mereka, menerangkan kepada mereka apa hasrat saya dalam mewujudkan budaya kerja cemerlang di IPG ini. Salah satunya mengaplikasikan konsep kepimpinan mawaddah bukan untuk pengarah tetapi untuk semua peringkat lapisan warga di kampus ini. Yang ketiga, memastikan mereka sentiasa excellent, kecemerlangan dan keunggulan. Bagaimana memastikan kecemerlangan? Sudah pasti tanggungjawab saya menyediakan satu tempat pembelajaran yang kondusif, mengadakan program-program yang dapat meningkatkan kecemerlangan, meningkatkan motivasi mereka, supaya mereka sentiasa berusaha melakukan yang terbaik dan sentiasa memperbaiki prestasi kerja. Yang keempat,
sentiasa memastikan semua warga sentiasa berhimah dan berwibawa, iaitu berhemah dan berwibawa, iaitu sentiasa jujur, amanah, berakhlak, cemerlang dalam melaksanakan tugas. Jadi saya tak boleh duduk di bilik semata-mata. Saya perlu sentiasa bersama pensyarah, bersama pelajar, mengikuti semua program-program yang mereka anjurkan. Cuma hari ini secara maya lah, Zahiri kan. Jadi maknanya pengarah itu kena all rounder. Setiap sebab saya kena tengok selenggara macam mana di IPG ni yang usianya dah 30 tahun ni memang banyak masalah dari segi penyelenggaraan. Perlu lihat kepada unit store, perlu lihat kepada unit AKP yang menguruskan pentadbiran dan sebagainya. Dan akhirnya saya galakkan menggunakan strategi pembelajaran berterusan. Setiap warga perlu belajar. Alhamdulillah di sini di IPG Islam kita ada Jabatan Pembangunan Latihan dan saya ingat untuk 7 bulan yang pertama ini kita telah mengadakan lebih 160 siri latihan kepada setiap lapisan warga di IPG ini bagi memastikan mereka ini sentiasa dinamik, sentiasa dapat upskilling, menambahkan kemahiran-kemahiran baru yang dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti warga yang ada di IPG ini. Yang tu adakah menjawab Zahiri ataupun maksud soalan tu ada lain? Ada jawab, dah menjawab doktor. Dah menjawab doktor. Jawab pertama tadi ada Zahiri kata bagaimana kalau di IPG lain, contoh tadi kan. Jadi menggunakan saya kata aplikasi yang samalah maksudnya. Jadi beginilah, setiap pengarah, setiap pemimpin di semua peringkat, sama ada di KPPM, rektor, pengarah-pengarah kampus, pengarah-pengarah di JPN, mereka ini mengurus berdasarkan style pengurusan mungkin berbeza. Sebab mengurus ini ada satu kesenian. Contohnya macam kita nak pergi ke Kedah lah. Ada mungkin orang akan ikut jalan pantai daripada Kuala Lumpur, ada yang ikut jalan Boraya, ada yang nak jauh sikit jalan ke pantai timur contohnya untuk sampai ke Alostar contoh. Begitu juga dengan kepimpinan. Visi dan misi itu merupakan matlamatnya, tetapi jalan itu, cara mengurus itu agak berbeza. Cuma saya menyarankan supaya model kepimpinan Mawaddah ini dapat diperkembangluaskan di peringkat kementerian supaya apa? Kita dapat melahirkan, menanam sifat kasih sayang dalam warga kampus, yang mana dalam warga organisasi kita dengan sifat kasih sayang ini mereka akan willing untuk bekerja bermati-matian. Mereka tidak kisah wang ringgit, mereka tidak kisah masa yang dihabiskan. Yang penting mereka tidak tertekan, bekerja dengan kepuasan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Begitu. Doktor, saya suka melihat perkataan berhemah dan wibawa, sebab wibawa ini merupakan satu elemen yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Wibawa mestilah seorang yang berpengetahuan, relax, cool semasa membuat keputusan dan juga memahami apakah kehendak organisasi melebihi daripada kehendak sendiri. Dan kalau kita lihat kepada pembelajaran berterusan sekarang ini, MQA telah menawarkan pelbagai open learning seperti micro-credential, seperti MOOCs, Massive Open Online Course yang boleh diambil untuk reskilling dan juga upskilling kemahiran dan seterusnya dapat membentuk satu organisasi yang penuh dengan kemahiran daripada semua peringkat kepakaran yang ada yang boleh menyumbang kepada pengurusan organisasi yang cemerlang. Doktor, sedikit saja doktor. Bagaimana staf dan pensyarah ni mengenali Dr. Abdul Rahman ni? Seorang yang tegas, seorang yang yang tegas ataupun yang macam mana doktor kalau pensyarah ataupun staf mengenali doktor? Itu kena tanya pensyarah lah Zahiri. Bukan kisah, bukan bakul angkat sendirilah tetapi saya mengamalkan konsep Mawaddah ini sebelum menjadi pengarah lagi sewaktu saya mengurus 6,000 pelajar Malaysia di Amerika Syarikat. Zahiri bayangkan 6,000 pelajar di 50 state negeri di Amerika, bagaimana pendekatan yang saya nak bawa? Of course saya pilih pendekatan Mawaddah ini. Saya pergi ke rumah mereka. Mereka ini berlainan agama, berlainan latar belakang, berlainan parti politik dan sebagainya. Bagaimana saya nak memastikan mereka ini akur dengan kehendak kerajaan Malaysia? Jadi
pendekatan mawaddah lah saya gunakan di sana. Saya buat kenduri, ajak pelajar-pelajar makan. Pelajar kalau pergi ke Washington tu tak perlu cari hotel, semua akan bermalam di rumah Dr. Rahman atau Syekh Pendidikan. Tak ada masalah. Sebab saya melaksanakan pendekatan kasih sayang sejak dulu lagi. Begitu juga ketika saya menjawat jawatan Ketua Jabatan Haiwan Pelajar. Saya menggunakan pendekatan kasih sayang sebab saya kena treat pelajar ini sebagai mahasiswa, bukan pelajar-pelajar sekolah. Saya pesan kepada staf-staf saya. Begitu juga ketika saya memegang jawatan timbalan, inilah pendekatan yang saya gunakan untuk warga IPG Islam di hari pertama saya melapor diri di kampus ini. Saya yakin dan percaya dengan kasih sayang, seandainya ia berjaya diterapkan dengan mawaddah ini, saya mampu menggerakkan organisasi ke arah kecemerlangan. Sikit saja Doktor, ada segi harapan. Bukan apa tu, isi baku langkah sendiri. Tapi tidak. Zahiri boleh tanyalah rakan-rakan ketua-ketua jabatan itulah pendekatan yang saya laksanakan sebab saya teringat kata-kata Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada hari pertama beliau ditauliahkan, ditabalkan sebagai pemimpin empayar umat Islam. Apa Sayyidina Abu Bakar kata? Dia kata dalam ucapan dasarnya, ayuhan nas, wahai manusia, inni qad wulitu alaikum, aku telah engkau lantik dalam kalangan kamu. Wa ana lastu bi khairikum, aku bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Wa in ra'aitumuni ala haqqin, kalau kamu lihat aku berada dalam landasan kebenaran, fa'inuni, bantulah aku. Wa in ra'aitumuni ala batilin, kalau kau lihat aku dalam landasan kebatilan, saddiduni, perbetulkanlah aku. Itu sikap Zahiri, pemimpin negara. Berkata kepada masyarakat, berkata kepada rakyat, kalau betul ikut, kalau tak betul jangan ikut, betulkan aku. Itulah prinsip yang saya dalam ucapan dasar saya bersama ketua-ketua jabatan, bersama warga. Ucapan yang sama saya cakap pada hari ini. Kalau pengarah tak betul, perbetulkanlah. Masuk bilik pengarah, ketuk beri salam, beri cadangan penambahbaikan. Begitulah mawaddah yang gagasan yang saya harap difahami dan diamalkan oleh warga IPG Islam. Boleh Zahiri? Ya, saya kira doktor sudah merumuskan harapan dan sebagainya, doktor. Jadi sekarang seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita sudah berada di penghujung, jadi kita mulakanlah soal sesi soal jawab. Jadi peserta boleh membuka mic dan bertanyakan soalan kepada Dr. Abdul Rahman. Dipersilakan jika ada soalan daripada penonton-penonton di luar sana. Assalamualaikum. Cik Zakiri, boleh saya bertanya? Boleh, teruskan. Okey, saya Dr. Rusmina daripada IPGM. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Dr. Abdul Rahman atas perkongsian berkaitan model kepimpinan mawaddah yang didasari daripada kepimpinan Rasulullah. Saya rasa seronok saya mendengarnya Jadi saya nak tanya Dr. Rahman, antara ke-8 elemen dalam mawaddah sebab ada 8 elemen di situ dan saya dengar Dr. Rahman dah laksanakan mawaddah ni even sebelum Dr. Rahman menjadi pengarah di IPG KPI lagi. Betul ya Dr. Rahman? Ya, betul. Jadi antara ke-8 elemen tersebut, elemen manakah yang paling mudah untuk dilaksanakan dan elemen manakah yang paling mencabar sepanjang Dr. Rahman melaksanakan kepimpinan mawaddah ni. Saya pun nak belajar juga ni. Terima kasih Dr. Rahman. Alright. Okey, terima kasih Dr. Rusmina atas persoalan Okey, ada 8 komponen mawaddah ini daripada mesra, amanah, wawasan, akrab, dinamik, dedikasi, akhlak dan harmoni Yang paling sukar yang paling sukar adalah amanah. Bagaimana kita nak memahami sungguh-sungguh nak memahamkan sungguh-sungguh segala tanggungjawab kita ini adalah amanah. Satu tanggungjawab, satu yang diamanahkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab macam seperti mana yang saya kata tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
setiap kamu adalah pemimpin, diamanahkan bertanggungjawab, dan setiap pemimpin akan dipersoalkan tentang amanah yang dipikul sebagai seorang Mohon ingat ya. jadi amanah inilah kadang-kadang terutama sekali waktu PKP ini ya. Waktu PKP ini ya, yang mana tuan-tuan boleh bekerja di rumah ya. Sejauh mana kita melaksanakan tugas kita betul-betul berdasarkan amanah ya, amanah kita. Amanah yang diberikan. Mungkin kita jauh daripada bos, jauh daripada ketua jabatan, jauh daripada ketua unit ya, jauh daripada pengawasan, supervision tetapi kita kena ingat di mana pun kita berada sebagai seorang Islam, yakin bahawa kita sentiasa diawasi oleh dua malaikat yang mencatat segala kerja buat kita hari-hari. Itu yang paling sukar untuk kita memastikan, maintain supaya kita setiap warga ini melaksanakan amanah sebaik mungkin ya, sebaik mungkin. Yang kedua, elemen keharmonian ya, keharmonian. Sebab kenapa harmoni itu agak sukar? Sebab yang kita urus itu manusia ya. Sebagaimana analogi seorang rakan saya kata, kalau saya seorang pemandu mudah, saya ke kiri, kereta ke kiri, saya ke kanan, kereta ke kanan. Tetapi tak akan berlaku dalam apabila kita mengurus manusia. Ya. Saya mengurus 225 orang staf pensyarah dan AKP, saya mengurus 1,392 orang pelajar. Sudah pasti emosi mereka berbeza, ya, akhlak mereka berbeza, ya, cara tingkah laku mereka berbeza. Bagaimana nak memastikan keharmonian itu wujud dalam organisasi? Perlu usaha sungguh-sungguh supaya kita dapat mengelakkan konflik. Cuma saya selalu bercakap kepada staf saya, apabila kita sudah pasti dalam organisasi ini akan berlaku konflik ya, sedangkan lidah lagi kan tergigit kata pepatah, kata P. Ramlee ya. Ini kan pula suami isteri, ini kan pula kita dalam organisasi. Dan apabila berlaku konflik, pastikan ada 4 solution yang kita boleh gunakan. Yang pertama, win-win situation. Ya, itu yang terbaik. Saya menang, kamu pemenang. Saya rasa reda, kamu pun rasa reda. Kalau berlaku. Ya, jangan kita pilih win-lose atau lose-win ataupun lose-lose. Sudah pasti organisasi itu tidak harmoni. Ini di antara 2 bidang yang perlu pengarah ataupun pentadbir ataupun pengurus sabar dalam memastikan elemen-elemen ini dapat diterapkan. Dan mungkin dalam organisasi yang lain mungkin aspek lain begitu ya. Tapi yang lain-lain taklah mudah, sukar sangat untuk kita laksanakan mesra, wawasan, akrab, dinamik, dinamikasi dan akhlak. Terima kasih Dr. Rosmina, mungkin telah menjawab persoalan tadi. Okey. Dia menjawab. Terima kasih banyak Dr. Rahman dan Cik Zakiri. Cik Zahiri, macam mana kita? Cik Zakiri mute. Kita tak dengar. Okey, minta maaf. Sekali lagi saya ulang je. Saya percaya dan yakin sebelum doktor menerapkan konsep ini kepada organisasi, doktor telah menerapkan konsep ini dalam keluarga dahulu. Jadi bagaimanakah impak itu? Bagaimanakah impak yang doktor lihat dalam keluarga doktor yang boleh dikongsikan kepada penonton di luar sana? Dipersilakan. Okey ya. Mawaddah ini kasih sayang ya, kasih sayang ya. Jadi saya ingat saya lah ketika saya mendidik anak-anak ya. Inilah pendekatan mungkin anak saya mendengar pada hari ini ya. Tak pernah saya menggunakan kata kasar pada mereka dan tak pernah saya merotan mereka ya. Sebab saya pasti yakin ya. Sekali lah saya ingat anak sulung sekali pernah saya rotan. Itulah kali pertama dan terakhir lah ya. Jadi sebenarnya yang mengilhamkan saya Zahiri Mawaddah ini adalah seorang pengetua di sekolah ya. Ketika saya ditempatkan di sebuah sekolah SMKA Segaman ya. Nama dia almarhum Ustaz Paiman dan pernah menjadi pengarah di IPG kampus Islam ini ya. Okey. Di akhir hari beliau di sana ya, ucapan perpisahannya, yang menangis itu siapa ya? Yang menangis itu semua pelajar,
Yang menangis itu semua pensyarah, yang menangis itu semua pekerja sama ada Melayu, Cina dan India. Apa dia kata? Sepanjang saya 5 tahun di sekolah ini, satu rotan pun tak pernah saya gunakan, satu ucapan kasar pun tak pernah keluar daripada kata-kata. Itulah almarhum Ustaz Paiman yang mengurus organisasi itu dengan penuh kasih sayang. Itulah saya nampak model. Mungkin saya terlupa nak sebut. Mudah-mudahan beliau tenang di alam barzah sana. Dan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum Ustaz Paiman bin Jemo yang juga bekas mantan pengarah ataupun maktab perguruan Islam pada suatu ketika dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah, memang menti yang mengikut mentor ni. Saya dimaklumkan memang itu posting yang pertama doktor ke di sekolah tu? Ya, saya 5 tahun belajar bertugas di SMK Segaman. Yang saya rasa pendekatan beliau itu sangat hebat, impaknya yang mana semua warga sayang pada organisasi. Ya. Okey doktor, kita ada satu soalan akhir. Saya rasa tahniah dari Dr. Abdul Rahman dan juga moderator atas kongsian ilmu yang hebat ini. Soalan saya, bagaimanakah doktor melihat penerimaan warga IPG Kampus Pendidikan Islam terhadap konsep mawaddah ini? Saya kira itu soalan terakhir doktor untuk kita hari ini. Okey. Setakat ni saya belum melaksanakan apa tu kajian keberkesanan lagi sebenarnya, ya. Sebab saya baru tahun yang kedua menjawat jawatan pengarah ini, tapi insya-Allah dalam waktu terdekat kami ada task force dalam unit budaya IPG. Saya akan minta Dr. Shimah insya-Allah melaksanakan satu kajian persepsi dan keberkesanan budaya mawaddah ni, adakah betul-betul dihayati, betul-betul diamalkan oleh warga kampus. Untuk kita menetapkan suatu budaya ni Zakhiri, bukannya kita tanam benih hari ini besok kita akan dapat tuai, ya. Untuk kita tanam musang king ni Zahiri, ya. 1 tahun hari ini kita tanam, paling kurang 5 tahun akan dapat hasilnya. Itulah saya tak mengharapkan suatu perubahan yang drastik, ya, dan tak menganggapkan sebab yang saya urus ni manusia Zahiri, ya. Sedangkan kita adik-beradik pun 3-4 orang pun bergaduh, ya. Begitu. Ini kan pula 1392 pelajar dan 224 orang staf yang saya nak uruskan yang pelbagai ragam, pelbagai tingkah laku dan sebagainya. Ya, kadang-kadang macam analogi driver adalah kita nak corner ke kanan, dia akan corner ke kiri. Tetapi dengan mawaddah insya-Allah saya dapat kerjasama yang mantap daripada barisan kepimpinan M3P, daripada barisan daripada timbalan pengarah, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, ya, dan barisan pensyarah, ya, yang mana saya lihat, ya, kita mengadakan banyak program yang untuk menunjukkan mawaddah ini. Sebagai contohnya dalam keadaan PKP ini, kita laksanakan program, ya, derma laptop, kepada pelajar yang susah gadget dan sebagainya. Bila kita buka saja iklan kepada rakan-rakan pensyarah nak menyumbang, ramai yang nak menyumbang, ya. Begitu juga dengan sumbangan-sumbangan kepada di sini ni ramai yang kena COVID ni dulu, satu ketika dahulu, ya. Banyak rakan-rakan kita gerakkan sumbangan. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang dalam organisasi itu telah berputik, ya. Cakna kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh rakan, ya. Itulah saya nampak tak sukar bagi saya untuk melaksanakan mawaddah di sini, sebab saya didokong oleh semua rakan-rakan yang sangat hebat, ketua-ketua jabatan yang sangat hebat, ketua-ketua unit yang sangat hebat, semuanya memahami dan faham gagasan mawaddah yang saya ingin terapkan di IPG ini, ya. Alhamdulillah doktor. Kita sudah alhamdulillah doktor atas perkongsian tadi, dan kita sudah sampai ke penghujung program. Terima kasih kepada IPGM, yang pastinya IPGM maupun IPGK tidak akan sunyi daripada terus membawakan kepada penonton di luar sana panel-panel yang hebat yang berkelayakan untuk mengupas isu-isu pendidikan pada masa kini. Akhir kata, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Abdul Rahman kerana sudi berada bersama dengan kita, memberikan penerangan, memberikan idea, pandangan, nasihat kepada kita semua supaya kita mencapai apakah itu organisasi cemerlang. Saya Muhammad Zakiri bin Abdul Rahman akan mengundurkan diri dahulu dengan ucapan terima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang mengendalikan webinar ini. Kepada kru terlibat, terima kasih. Tanpa anda, acara tidak akan berjalan dengan lancar.
Kepada semua penonton di luar sana, terima kasih atas kesudian untuk bersama dalam program ini. Moga-moga program ini memberi manfaat kepada semua. Sehingga ketemu lagi di kesempatan lain, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.